Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita sambung kepada kita punya soalan kertas ADMATS ya, Trial Negeri Selangor 2021 untuk part yang kedua. So kalau part yang pertama siapa yang terlepas boleh masuk part pertama. Kita dah bincangkan 6 soalan yang pertama. By the way, nama Cikgu Farid. Kalau nak cari cikgu, nak kontak cikgu dan sebagainya, sila klik klik.vip/Cikgu Farid. So di website ini you boleh kontak cikgu melalui WhatsApp ataupun boleh join cikgu di grup-grup cikgu lah ya. Okey, so para pelajar legacy sekalian, untuk soalan nombor 7, okay, kita nak bincang soalan nombor 7. Dia kata penyelesaian secara lukisan solution by the skill drawing is not accepted. So maksudnya you tak boleh gunakan skill drawing lah. So skill drawing ni tak boleh gunakan gambar betul-betul dan sebagainya ya. So just gunakan calculation lah dalam kita punya mathematic formula. Alright. So diagram 2 shows the trapezium ABCDE where the BC is the height of the trapezium ABCDE. So ini trapezium lah. Apa sifat-sifat trapezium? Trapezium mesti ada dua garis yang dua garis yang selari. So we have a two parallel line. Okay, so bila sebut tentang two parallel line, maksudnya dia mempunyai kecurunan yang sama. Ya, kecurunan yang sama. Oh, sebut kecurunan yang sama. Terus belum tengok soalan lagi. Terus kita nampak bahawa dekat sini kita boleh cari kecurunan, dan untuk mencari nilai K di sini kita boleh comparekan kedua-dua kecurunan. Betul tak? So itu idea pertama yang kita boleh keluarkan lah. Okay, by the way kita tengok soalan dulu. Soalan pertama, yes, soalan minta untuk kita carikan nilai K. Baik, untuk cari nilai K, cikgu comparekan gradient dia. Boleh? Sebab since cikgu katakan tadi, trapezium mempunyai kecurunan yang sama. Baik. Bila kata gradient dia sama, cikgu boleh labelkan cikgu letakkan MED lah So MED is equal to MAB. Ataupun sama juga, terbalik, terpulang benda So cikgu labelkan MAB kita, kecurunan MAB sama dengan kecurunan kita punya MED. Baik, apakah formula kecurunan? Baik, untuk pelajar yang ambil ADMATS, so formula kecurunan ni dah dalam kepala tak diberi dalam exam. M sama dengan Y2 minus Y1, X2 over X2 minus X1. Tapi cuma labelkan lah ya, labelkan. Kalau cikgu labelkan ini X1, ini Y1, ini X2, Y2 untuk mengelakkan careless mistake je ni. Ya, Y1, ni X2, Y2. Baik. Jadi kita akan masukkan dalam formula. Kita mulakan dengan kita punya MAB dulu boleh. So 4 tolak dengan 3, Y2 minus Y1 over dengan X2 minus X1, which is 7 minus 4. So MED yang di bawah ni pula, so kita ada Y which is 0 minus dengan negative 1 become positive 1. And then kita akan bahagikan dengan kita punya K minus dengan 2. Right. So kita dah boleh selesaikan ni. So 1 over 3 is equal to 1 over K minus 2. Cross multiply guys, cross multiply. So K minus 2 times 1, so is equal to 3. So our K value is equal to 5. So this is our final answer for the K value. Boleh ya? So K value berapa nilai dia? K value is equal to 5. So this is our final answer lah, right? Okay, selesai dah untuk 2 markah. Senang kan nak dapat 2 markah? Siapa kata susah untuk ADMATS score ni? Okay, now next dia minta untuk koordinat C. Okay, by the way, untuk koordinat C, alright, so koordinat C, kalau you nak createkan kita punya satu straight line equation, you can create this line of equation. Tetapi masalah dia sebab you ada gradient dan you ada one of the point, and then you akan dapat y is to mx plus c. Tapi masalah dia, kita nak cari coordinate of c. Right? So bila nak cari coordinate of c, so kita tak ada dua unknown which is x, y. Tak ada. X tak ada, y pun tak ada. Betul tak? Ya, kita tak ada nilai tersebut. Jadi apa idea yang cikgu nampak bahawa salah satu jalan yang kita ada, we need to create two equation. Yeah, we need to create two equation, which is this is the first equation and then second equation. So bila kita ada dua equation tersebut dan kita akan selesaikan secara simultaneous equation ataupun persamaan serentak untuk mencari titik persilangan. Dapat tak idea dia? Ya. So first cikgu akan cari kita punya this line. So nak cari this line punya equation, how to find the BC equation. So mesti cikgu kena ada MBC. Tapi okay, gradient sini berapa tadi? So gradient untuk MAB tadi kita dah dapatkan. So MAB, kita dapatkan MAB dulu. Right? So okay, cikgu gerakkan sedikit boleh sekejap Cikgu gerakkan cikgu punya okay, cikgu gerakkan cikgu punya alright, cikgu gerakkan sikit. Cikgu nak buat solution kat situ ya. Sorry lah boleh gerak-gerakkan sikit kan. Okay, so kita nakkan kita punya gradient of MAB. So how to find gradient of MAB? So kita boleh dapat tadi berapa? 4 tolak 3. So kita dapat 1 over what just now? 1 over 3. Ya, 1 over 3 MAB ni. 1 over 3. Okay,
Ingat tak? Kalau dua garis yang berserenjang, so this is a trapezium, so means that dia ada trapezium yang serenjang lah. Jadi kalau trapezium yang serenjang, maka untuk MBC ni, dia akan jadi sama dengan negatif 3. Macam mana cikgu dapat negatif 3? Cikgu terbalikkan 3 per 1, cikgu kalau positif tukar jadi negatif. Kalau negatif tukar jadi positif. Sebab apa? Sebab kita akan masukkan formula M1, M2 is equal to negative 1. So kalau M1 tu katalah 1 over 3, M2, so you akan pindahkan, you akan dapat M2 is to negative 1 times 3, which is negative 3 lah. So that's why cikgu terus dapat negative 3 kat situ. Okay, so idea dia adalah kita punya berserenjang ataupun kita panggil sebagai perpendicular line between two lines. So we got kita punya negative 1 lah, kita darabkan gradient dia, ya. Okay, so once kita dah dapatkan gradient kita, ingat tak fokus kita adalah apa? Objektif kita, target kita nak create our y is equal to mx plus c untuk kita punya BC punya line, ya. Jadi cikgu ada kita punya m dia, which is negative 3x plus c. How to find the y-intercept? Tak ada pun y-intercept untuk BC, ya. Weh, tinggi tu, nak pergi sampai ke atas tu. Okay. Jadi apa yang kita perlu buat, kita boleh gantikan salah satu point yang berada pada kita punya line tersebut. Line yang mana? Line BC. So ada tak point mana-mana? Ada 74. So this is our xy. So you just substitute here. So we got y is to 4, negative 3 times our x, which is 7, plus c. So 4 is to negative 21 plus c. So hence our c is equal to 25, which is 4 plus 21 lah. So we can make a conclusion. I mean that earlier conclusion, the equation of BC, kita punya equation of BC is negative 3x plus c, which is 25. Tinggi tu guys. Tinggi tu nak pergi tu. Sampai ke atas tu 25 tu, ya. Okay, now kita dah ada satu line of equation which is BC. Now target kita untuk cari EC pula. Alright, so cikgu bawakan ini ke bawah sekejap. Alright. Okay, cantik lah ni. Okay, so kita bawakan ke bawah. So kita nak pairingkan untuk dengan kita punya satu lagi equation, right? So now we need to create another equation of line which is EC lah. By the way, ED is also the same, refer to the same straight line equation lah, ya. So now gradient untuk MED berapa? MED gradient dia sama dengan MAB, which is 1 over 3 just now, right? So 1 over 3. So kita punya equation is to y is to 1 over 3x plus c. Now how to find c? How to find c? Again, you need to substitute any point on the line yang kita nak create line tu, ya. Line yang mana? EDC. So kita ada point C tak? Tak, kita nak cari. Ada point D tak? K kita dah cari tadi. Ada point E tak? Ada, complete. So you boleh pilih sama ada nak masukkan point E boleh, nak masukkan point D boleh. Katakanlah cikgu ambil point D, ya. Point D ni senang sikit sebab apa? 5 kosong ni. Sebab ada kosong tu cikgu berminat, ya. So this is our x value, this is y value. So y value is equal to 0 is 1 over 3 times our 5 plus c. Hence our c is to 5 over 3, negative 5 over 3. So we can make a conclusion. So equation untuk ED is equal to what? 1 over 3 x plus, so minus minus 5 over 3. Logik lah kan? So graf ni dia turun ke bawah ni, nampak dia dekat kita punya pintasan y dia adalah kita punya negative 5 over 3, ya. Okay, so bila dah selesai yang ini, alright, so masa kita dah tiba untuk kita samakan kedua-dua equation tersebut. Cikgu, saya nak cantikkan equation sikit boleh tak? Nak cantik macam mana lagi? So nak bawakan 3 ke atas jadi 3y sama dengan x tolak 5 boleh tak? Darab semua dengan 3. Boleh je. Tapi it's up to you. Tapi cikgu nampak sebab kita nak compare sahaja. It's up to you lah, ya, strategi masing-masing. So since kita dah ada dua straight line, so this equation of a straight line, another equation of straight line. So to find the point of intersection, kita nak cari titik persilangan, kita boleh cari secara persamaan serentak. Maksud persamaan serentak ni, ini equation pertama, ini equation kedua. Substitute ke, ataupun ya, kadang-kadang ada pelajar kata inilah samakan kedua-dua equation. Bolehlah mana-mana kefahaman you. So 3x plus 25 is equal to what? Is equal to 1 over 3x minus 5 over 3. By the way, 3 tu you better you naik atas lah, ya. So darab semua dengan 3. So negative 9x plus 75 is equal to x minus 5. So x dengan x boleh bertemu, cikgu bawakan sebelah kanan. So x plus 9x, 75 plus 5. So you got 10x is equal to 80. So our x is equal to 80 over 10, which is equal to 8. So now kita dah dapatkan kita punya value of x. So how to find the y value? So you just substitute lah. So kalau cikgu subkan x is equal to 8 into kita punya first equation just now. So you got y is equal to this one, So y is to negative 3x. So our x here is equal to 8 plus 25, which is to negative 24 plus 25, which is equal to 1.
So hence we can say that our x and y value combine as our c coordinate. Yeah, so which is y, so x equal to 8, 1. So this is our final equation lah. Betul tak 8, 1? Logik tak 8, 1? Kat sini 8. So this is 5, this is 5. So this is 7, so this is 8. Okay, logik lah. So this one is 8. How about 1? So kat sini 1. Logik lah kan, atas daripada kosong, tapi dia bawah daripada 3 kat sini. So this is our coordinate of C. Okay, senang kan? So kalau kita tengok sini coordinate geometry ni, ada pelajar kata, cikgu susah sangat lah coordinate geometry ni sebab panjang yang you nak belajar. Sebenarnya you tengok step by step, apa poin yang penting, dan you relate dengan graph sahaja. So kalau you ada masalah dengan graph, then you kena pandai baca lah, ya. So banyakkan pembacaan untuk imaginekan macam mana graph tersebut, nak bermain dengan parallel line ke ataupun perpendicular line ke dan sebagainya, ya. Okay, so kita move ke the next question, boleh? Kita move to the next question. Alright, so this is our question number 8. Vector guys, vector. Ada yang suka vector tak? Okay, rajah 3 menunjukkan sebuah segi 4 selari OABC. Diagram 3 shows a parallelogram. So parallelogram maksudnya yang ni sama dengan yang ini sama dengan yang inilah, ya. So this is the concept of parallelogram. Okay, next dia say dapat. So titik P ialah titik tengah. So this is a P is titik tengah. So dia mesti equal lah, equal line. Next, right. So QP, QP we have the ratio of QP to the QO. So QP is equal to 2 OP. OP is the whole line, which is 5. So kalau cikgu minus siap-siap dapat 2, 3 lah. 2, 3 kan. Sebab ini QP OP, bukan QP OQ. Bukan OQ QP, tapi dia PQ, yang ni PQ, yang ni OP keseluruhan. Maka cikgu tolakkan 5 dengan 2 dapat 3 bahagian lah. So this is not vector, this is ratio, So jangan tersilap lah. Okay, next dia kata apa? Dia kata OA. So it is given the OA with the direction yang you kena label, So 3I plus 4J. And then untuk OC, OC ada kita punya 6I plus J. Alright. Okay, so now question asks you to find your OP in terms of I and J, So kalau OP, so apakah root yang kita ada untuk OP? Kita tengok sekejap OP. So apakah root of vector yang kita boleh create? OP is equal to OA plus AP, one of the roots. Ataupun kita ada OC, CB. Ataupun OP is equal to OQ plus QP, yang tu panjang. So cikgu ingat the best roots is OA plus dengan AP. So this is the best route yang kita ada lah. Laluan yang kita ada yang paling cantik sekali. So how about OA? OA memang you ada, complete you ada. Cikgu ambil ruangan di bawah ni sikit boleh? Sebab tak cukup panjang. So OA, our OA is to 3I plus kita punya 4J. Okay, how about AP? Okay, now AP, you still remember? AP is what? AP is half AB. Betul tak? AP is half AB. Sebab apa? Sebab it is given that P is our midpoint. P adalah kita punya midpoint. Jadi bila P midpoint, so means that we can see that AP is equal to half of AB. So cikgu akan katakan half AB. So how about AB? AB is also equal to OC because it is a parallelogram tadi, kan? Parallelogram. Okay, so 6I plus J. So because it is the same direction, so kita punya sign kita tak berubah lah. You just follow the sign, ya. So you got 3I plus 4J. Then plus half, which is 3I plus half J. Okay, so I dengan I boleh selesai. 3 plus 1 over 2, which is equal to 7 over 2. 7 over 2I plus dengan 4J plus 3I. Sorry, just now is okay, cikgu tu silap. So 3I plus 3I, which is equal to 6I. 4J plus half, so you got what? So you got 9 over 2J. So this is our final answer lah. Yeah, so 6I plus 9 over 2J. So this is our final answer for the OP. Okay, settle OP settle guys. Satu markah je. Oi, panjang-panjang kita cerita ni, satu markah je. Mesti sakit hati kan? Tapi tak apalah. So this is our marks lah yang diisi given that mark. So how about AQ? Okay, AQ now, AQ kita ni dia ada beberapa laluan yang boleh pergi. Ya, nak cari OC dulu, AC dulu ke? Boleh juga. Tapi cikgu rasa there is no point untuk you cari AC, jalan tu sukar mungkin. So we can just see that the AQ is equal to AP plus PQ. That is one root. Ataupun root yang kedua, AO plus OQ. Betul tak? Jadi cikgu nak pilih yang mana? Okey, terpulang pada kita, you nak cikgu pilih apa? You tak ada jawab kan? Just komen kat bawah je lah. Okey. So cikgu pilih laluan untuk AQ. AQ is equal to AO plus OQ. Boleh ya? AO plus OQ.
Okey, jom cikgu letakkan sikit. Tak apalah, letak kat sini je lah. Okey, so cikgu letak kat sini. Lepas tu, kita masuklah AO kita. How about AO? AO kita ada kan? So, this one is OA. Kalau AO, we got negative 3i minus 4j. Kenapa cikgu tukarkan sign? Because we oppose the direction kan? Just now we see kan? We oppose the direction. So, kita ada OA equal to 3i plus 4j. Kalau nak AO, we oppose the direction. So, means that all the sign will be changed lah. Ataupun oppose the sign. So, we got negative 3i minus 4j. So, how about OQ? So, this is the challenging lah, OQ. How about OQ? I can say that OQ, cikgu cari berasingan kat sini boleh? OQ, I can say that OQ is equal to 3 over 5 OP. Agree? OQ is to 3 over 5 OP. Betul sebab ratio 3 over 5 OP. How about OP? OP baru kita cari tadi, which is 6i plus 9 over 2j. 6i plus 9 over 2j. So, this is the ratio, the vector for the OQ lah. So, kalau you masuk ke dalam, you dapat 18i over 5. 18 over 5i plus, tak boleh simplify, 27 over 10j. So, this is OQ punya vector. So, just insert into the AQ roots yang kita dah create tadi. So this one is OQ. Masuk ke dalam OQ. So you got 18. Okay, so just use our black color just now. 18. Apa berlaku ni? Kejap So salah pilih. Okay, 18 over 5i plus 27 over 10j. Okay, so I dengan I boleh selesai lah. So negative 3, negative 15. So you got what? 3 over 5i. Selesaikan I dengan I I dengan I, you selesai, you dapat 3 over 5i. Negative 4, negative 40. So negative 13. So negative 13 over 10j. So this is our final answer. So this is our final answer for the part for the part B just now. So this is AQ. So cikgu nak tulis jawapan yang ini sahaja ke? Pastikan OQ yang you cari pun you kena tunjukkan jalan kerja you juga. So cikgu tunjukkan di mana, cikgu tunjukkan dalam kerja ni di sebelah dia lah. So untuk penerangan sebenarnya tak perlu pun kan. Tapi tak apalah, kita letak kat sini. So make sure you kena tunjuk juga how you create your OQ, because this is the kita punya marks jugalah untuk dapatkan OQ dekat situ. You need to show your working step dekat situ. Alright, so guys, kita dah habis soalan nombor 8. So we move to the question number 9. Circular measure. Okay, so we try to discuss about question number 9. Start from now. Okay, Raja 4 menunjukkan sebuah bulatan ADBC berpusat di O dengan diameter dah 12 cm. Ini diameter ini dia beri kita diameter ADBC. Maka kalau cikgu labelkan sini adalah sebagai 6 lah, boleh tak? Ini sebagai 6 cm sebab cikgu pecahkan ambil radius lah, sebab dalam formula untuk kita punya circular measure kan, kita pakai radius tak pakai diameter. Pada sektor ADC, kita ada sektor pula. So kita ada sektor, kita ada bulatan radius is 10. So this one is 10. So cikgu label kat sini lah, this one is also 10 okay, so kalau macam tu dia minta kita punya angle of BAC. Dan kalau kita dapati bahawa BAC ni saya nak cari So kalau BAC ni, cikgu ingat okay, kita kena sambungkan kita punya garisan OC tu. Bila kita dapat garisan OC tu, berapakah nilai ataupun panjang untuk OC? Dia juga sama dengan 6. Kenapa Sebab dia juga merujuk kepada radius. Radius untuk OC, radius untuk OA, radius untuk OB, radius untuk OD. Dia adalah kita punya nilai yang sama kan. Okey, kalau cikgu lukis balik, dia macam tu. Gitu. Sorry so ini 6. Dia mungkin tak sama sikit lah, ini 10. Jadi kalau nilai ini, kalau cikgu terbalikkan dekat sini, so dia akan jadi kita punya segitiga yang mempunyai nilai-nilai yang berbeza. Mungkin ada pelajar untuk cari kita punya sudut A di sini, A, sini adalah O, sini adalah C. Dia nak cari sudut di A ni, ataupun angle yang cikgu boleh namakan dia sebagai angle BAC. Angle kita punya angle cikgu labelkan angle BAC juga sama dengan kita punya angle untuk OAC. Betul kan angle ni samalah ni kan, angle ni sama dengan angle kan. So apa kita perlu buat? Kita kena pakai right angle triangle lah. Bukan, kalau nak pecah right angle triangle pun boleh, ataupun you nak recall balik dengan kita punya solution of triangle. You kena pakai cosine rule. Cosine rule kan kita ada satu pair saja. So cikgu pakai apa?
Cikgu pakai kita punya cosine rule lah, ya. So kalau pakai cos A, big brother dia akan jadi yang bertentangan, iaitu 6. So kita 6 square is equal to jiran-jiran dia tu lah. Okay, so you recall balik how to use your cosine rule. 2 darab dengan 6 darab dengan 10, coskan dengan, cikgu labelkan cos A sajalah, ya. So cos A ni saja, ya. So kita pindahkan selain daripada A lah. So kita dapat cos A, kita akan dapat 6 kuasa 2, tolak dengan 6 kuasa 2, tolak dengan 10 kuasa 2. Kemudian kita bahagikan dengan negatif 2 darab 6 darabkan dengan 10. Okey. So kalau cikgu pindahkan siap-siap cos pun boleh juga. So yang tinggal kita punya angle A tu adalah kita punya shift cos lah, arc cos. So iaitu cos negatif 1 untuk keseluruhan nilai ni. One shot gunakan kalkulator boleh? One shot gunakan kalkulator. So kalau you nak selesaikan kalkulator menggunakan kita punya radian punya mode, you akan dapat terus jawapan. Tapi kalau cikgu nak tunjukkan kita punya degree dulu, ya. 2 darab 6 darab 10, bahagilah, ya. So kita dapat okey, shift cos, cikgu lupa nak tulis shift cos. Kita dapat okey, so yang cikgu dapat ni dalam radian tau. Kalkulator cikgu dapat radian terus. Boleh cikgu bagi dalam radian terus boleh? 0.5857 lah, ya, radian. Baik. By the way, kalau siapa yang dapat dalam degree, kalau cikgu cuba tukar dalam degree jap, answer darab dengan 180 kita bahagi dengan 3.142. So you dapat 33.55 lah, ya. Kalau you dapat 33.55, how to convert into the radian, you kena ni dalam degree, you kena darab dengan pi over 180. Dan pi you gunakan kita punya 3.142. Sorry tak nampak Okay, 33.55 darab dengan pi bahagi 180 to convert into the radian. Dan pi you gunakanlah 3.142. Nanti you akan dapat nilai yang sama, 0.5857 kat situ, ya. Okay, by the way cikgu dah dapat dalam radian siap-siap. Okay, so next part, okay, so inilah kita punya angle. Oleh itu kita bagilah jawapan. So angle kita punya BAC, soalan nak BAC, pastikan dia sama dengan 0.5857 rad. Okay, selesai dah masalah kita. Boleh, ya? Okay, so soalan ni 2 markah je. Oh, kemudian 3 markah soalan ni nak minta kita carikan luas kawasan yang berlorik. Okay, by the way guys, kalau you tengok luas kawasan berlorik ni, dia sebenarnya kalau cikgu sambungkan OD pula. Okay, cikgu nak tanya satu soalan lah. You cuba bayangkan, DOC tu diameter ke bukan? Dia bukan diameter. Sebab soalan tak mention pun dia adalah diameter. Jadi jangan assume. So cikgu nampak bahawa dia akan ada satu angle yang mungkin bukan sama dengan pi ataupun 180. Dan nak membuktikan tu, you ingat tak you cari satu side dekat sini? Boleh tak you darab 2 untuk dapatkan kita punya dua-dua side? Dan you ingat lagi tak properties dalam kita punya circle? Properties dalam circle mengatakan bahawa kalau you ada satu yang ke pusat, ke center, dan satu lagi kepada kita punya bulatan. So angle sini adalah sentiasa double daripada angle kat sini. Ini properties of the circles yang you belajar masa form 3. Okay. So nak membuktikan dia, adakah dia 2 theta? Tadi you ingat tak 33.55 kan dalam degree. You cuba darab 2. 33.55 you darab 2. Okay, dapat 67.1. You darab lagi 2, dapat tak 180? Tak dapat. You akan dapat 134.2. Maka ini bukan satu garis lurus lah. Ini sebenarnya dia mempunyai satu angle 134.2. Maka dia bukan diameter. Dapat tak idea dia? Jadi kalau bukan diameter, you tak boleh lah nak selesaikan terus, iaitu menggunakan kita punya 180 dan sebagainya. So you kena cari beberapa perkara. Okay, now cikgu bagi idea dulu how to find this shaded region. First you kena cari kita punya area yang penuh ni. Angle warna biru ni. Nampak tak? Area warna biru. How to find this area of the sector? You akan gunakan angle yang you double kan cikgu ajar tadi. Ya 134.1 you convert dalam radian balik, ataupun you tukar dalam radian, you darab-darab saja. Lepas you dapat half r square theta untuk keseluruhan, you kena tolak dengan yang area yang berwarna apa ni? Warna merah ni. You kena tolak area warna merah. Dan area warna merah ni pula macam mana nak dapat area warna merah? You bukan boleh dapat terus dekat situ sebab dia bukan sektor Cikgu ulang balik semua, dia bukan sektor untuk center di O, tapi dia adalah sektor untuk center di A. Jadi you kena cari ke semua warna merah ni, you kena tolak dengan kita punya area yang berwarna hitam ni. Boleh tak? So dia ada 2-3 kerja yang you kena buat. Jangan cikgu nampak lah. Okay. So first, okay tak apa. Kita buat one by one. So part yang pertama ya. Cikgu nak cari, part yang pertama, cikgu nak cari area yang warna ungu dulu. So how to find this area of warna ungu tu? You gunakan area, cikgu labelkan area 1 Area 1 is equal to what? Area 1 is refer to the DOCB lah area DOCB yang warna ungu. You kena label lah DOCB. Cikgu tunjuk idea dia saja. So you dapat half
R kita berapa? R kita kan 6 tadi. So we got 6 square. Theta kita berapa? Okay, now theta you kena darab lah. Tadi kita dapat apa? Half R square theta. Theta kita tadi yang ni satu side je So untuk angle, cikgu cari bersengan kat sini. Untuk angle DOC, angle dia adalah 2 darab dengan 2 darab 0.55, sorry 5857. Okey, kenapa 2 darab 2 tu? Sebab yang ini untuk cikgu cari angle ke semua double up. Yang ini yang darab 2 dia pula untuk cari yang kat center pula gunakan properties of the circle tadi. Perasan kan tadi kan? Tadi yang kita punya 0.5857 yang ni kita dapat ni cuma dapat satu side ni je. So nak dapat dua side you kena double up. Lepas tu yang dapatkan yang ini you kena darab lagi 2. Jadi you akan dapatlah keseluruhan angle kat situ. Berapa tu? 2 darab 2 darab 0.5857. So you akan dapat 2.3428. 2.3428 ya, radian. Jadi maka kita akan masuk sini lah 2.3428 radian. Selesai kan? 36 bagi 2 18 darab dengan kita punya 2.3. So kita dapat apa? 42.1704 cm². Baik. Yang area yang kita dapat ini adalah area apa? Area keseluruhan warna ungu ni. Okay, now come to the next part. Yang kita nak dapatkan area warna hitam ni sahaja. Bagaimana nak dapat area warna hitam? Boleh cikgu labelkan sebagai A2 tak? Cikgu label sebagai A2 A2 kita, area A2 tu adalah bersamaan dengan area yang cikgu akan warnakan dengan warna merah. Follow warna merah ni. Okey, area warna merah. Area warna merah tersebut dengan simple je you boleh cari menggunakan half R dia, R square theta. R dia berapa? R dia adalah 10 lah sebab ini kan 10 kan. Ini R untuk sektor tu. R dia 10 kuasa 2 tolak dengan sorry. Kita punya A2 ya, A2 theta kita. Dan theta kita jangan pakai theta yang ni pula. Theta kita gunakan theta dekat A ni, which is yang kita double up tadi. Berapa ya? 2 darab dengan 0.5857 iaitu 1.1714. Okey. Nampak tak? Kenapa dapat 1.174 iaitu yang ni angle yang double ni. Tadi kan ni single kan? Single yang satu side tu cikgu darabkan 2 kita akan dapat 1.174. 1.1714 ya. Okay, now kita akan tolak dengan berapa? Ni come into the interesting part. Kita kena tolak dengan, perhatikan betul-betul warna kuning ni. Nampak tak warna kuning ni? Which is area yang inilah. How to find this area? By using solution of triangle. Kita tak nak pecah pada dua. Boleh lah you pecah pada dua, cari area tu dulu. Tapi kita straight away we can use our area of a triangle from the solution of triangle, which is half AB sin C. Ingat tak? Half AB sin C. So, kalau nak gunakan half AB sin C, tapi cikgu ada dua triangle ni So, cikgu tulis ni siap-siap. 2 darab dengan triangle tu. Triangle formula dia adalah half AB. Yang mana AB? AB inilah A kita, ini B kita. 6 darab 10 6 darab 10 sinkan dengan angle yang you baru dapat kecil tadi, 0.5857. 0.5857. By the way guys, kalau you nak pakai kalkulator dalam mode sin, dalam radian, make sure mode kalkulator mesti dalam radian. Tapi kalau you tak nak tukar dalam radian, yang ni tak ada masalah, tak ada efek. Yang ini ni, sin, cos dengan tangent ni, kalau you nak tukar dalam radian, pasti dalam radian. Tapi kalau you tak nak, you pakai 33.55 dalam degree, kalkulator pun dalam degree. Faham So penggunaan kalkulator tu dalam mode radian ke degree sangat-sangat penting. Okay? Jangan tersalah. Siapa kata radian senang ke degree senang, itu pemahaman masing-masing. Cikgu tak mau kata yang mana senang yang susah. Ikut kepahaman masing-masing, kefahaman masing-masing, dan ikut masing-masing punya ni. Jangan careless mistake, itu je penting ya. Okay, so kita akan dapat 0.5 times 10 square, which is 50, darab dengan 1.1714. Cikgu dapat 58.57 cm square. Sabar dulu, tak habis lagi. Dan kita tolak dengan yang ni, boleh potong ni. So you akan dapat 6 darab 10, 60 darab dengan, okey, mode cikgu dalam radian dah So darab dengan sin 0.5857. So cikgu akan dapat 33.167. Okey, so kita tolak 58.57 tolak dengan 33.167. Kita akan dapat 25.403. Baik. By the way guys, yang kita dapat ni benda apa? Yang kita dapat ni adalah kita punya area of the black shaded region ni. Masih ingat tak objektif kita apa? Kita nak tolakkan dengan apa? Kita nak tolakkan dengan area 1 tadi. So, cikgu dapat, cikgu buat conclusion sikit lah. Conclusion sikit. Area of shaded region. You jangan tulis singkatan macam ni, tulis benar-benar Area of shaded region ataupun luas kawasan yang berlurit adalah sama dengan A1 pun you dah label dah tadi, tolak dengan A2.
A1 berapa nilai? A1 tadi kita dapat 42.1704 tolak dengan 25.403. So kalau cikgu tolak 42.1704 tolak kan, kita akan dapat 16.77 cm kuasa 2. Maka ini jawapan akhir untuk kita punya part B untuk soalan nombor 9. Okay. Alright. Okay, so far so good. Kalau okay, kita nak teruskan kepada soalan yang ke-10. Alright. So boleh kita move kepada soalan yang ke-10. Alright, soalan yang ke-10, topik apa ni? Topik dia adalah topik pembezaan, differentiation, chapter 2 in form 5. Okay, kalau dulu chapter 9 form 4, sekarang dah tukar syllabus baru, chapter 2 form 5. Baik, diberi kecerunan tangent kepada lengkung. Ialah negatif 3 apabila x negatif 1. Okey, cikgu rasa ini soalan yang paling senang lah. Kalau you buat memang latihan banyak-banyak, prepare betul-betul dalam differentiation. Soalan A ni soalan rutin, yang memang soalan ni sentiasa you jumpa dalam latihan. Bila sebut tentang gradient of tangent ataupun kecerunan tangent, you kena ingat ini adalah bersamaan dengan dy dx. Ini key point yang sangat penting. Gradient of tangent dia mewakili dy per dx. Kepada lengkung ini adalah negatif 3. Maka negatif 3 ini adalah dy dx. Kalau you faham ayat dia. Apabila nilai x kita adalah negatif 1. Jadi you ada dy dx tak? Tak ada. You ada y tak? Ada. So you kembangkan dulu, you differentiate. Baru you akan samakan dengan negatif 3. Jadi kalau cikgu kembangkan, mari kita kembangkan sekejap. Cikgu kembangkan terus y sama dengan x kuasa 2 darab dengan 3 dapat 3x kuasa 2 tambah dengan kita punya px kuasa 3. Cikgu kembangkan ni dulu faham kalau tak kembang you kena pakai product rules. Buat apa nak pakai product rules susah-susah. Product rules tu yang mana? Yang uv plus vu lah, uv prime plus vu prime lah kan. So tak perlu pakai susah-susah sebab you boleh kembang. So you kembang je, expand je. Okay, now kita akan cari dy dx. How about dy dx? Differentiate guys. Kuasa tendang depan 2 darab 3 sama dengan 6. Kuasa tolak 1 tambah dengan 3px. Baik. Bila kita dapat dy dx, kan dia kata dy dx sama dengan apa tadi? Negatif 3. So kita letakkan negatif 3 dekat sini. Sama dengan 6. Okey, x bila sama dengan berapa dia kata? X sama dengan negatif 1. Okey, kita gantikan setiap x tu dengan negatif 1. Tambah 3p darab negatif 1. So kita selesaikanlah sama dengan negatif 6. Tolak 3p. Maka pindahkan 3p. Negatif 6 tambah 3. Negatif 3. Maka p kita sama dengan negatif 1. Okey, simple kan? Alright, so kita dah dapat dah jawapan yang pertama untuk kita punya nilai p. Boleh semua ya? Okey, so bila kita dah dapat dah, okey, kita nak pergi kepada soalan bahagian B. Cikgu label kat sini lah ya. Settle lah 2 markah guys, percuma je kalau you buat latihan. So this is easiest question lah. Sebab tu dalam AdMath tak semua soalan susah. Ya, so you kena sentiasa buat latihan lah. Okey, part B pula guys. Isi padu V bagi sebuah pepejal V. Dia bagi formula tu guys. Okey, letakkan V, formula dia bagi 8 pi r square plus 2/3 pi r cube. Okey, R adalah jejari, cari perubahan hampir. Okey, bila sebut perubahan hampir ataupun approximate change, yang ini merujuk kepada apa ya? Yang ini merujuk kepada delta V. Sebab dia nak perubahan hampir kepada V. Delta V. Perubahan kecil, small change in V, approximate change in V. Dalam sebutan pi, if R bertambah, okay, R increases from 3 to the 3.005. Jadi dekat situ, maklumat yang dia bagi adalah delta R. Cikgu tulis kat tepi boleh? Delta R. Kalau 3 pergi kepada 3.005, maka berapakah penambahannya? 0.005 cm. Boleh? Right. So, since kita dah ada V, kita kena cari dV over dr dulu. Differentiate dulu. 2 tendang ke depan, 2 darab 8, 16 pi r. Tambah tendangkan 3, you dapat 2/3 times 3, 2 pi r square. R dia sama dengan berapa? R original before it change, iaitu 3 cm. Iaitu kita punya 3 cm. R asal sebelum dia berubah ya. Maka dekat sini kita akan gantikan 16 pi, R kita 3 tambah 2 darab pi darab dengan 3 kuasa 2. So kita dapat 48 pi tambah 3 kuasa 9, 18 pi. So at the end you akan dapat 66 pi. Okay. Yang ini adalah kita punya sentimeter kuasa 2. Alright. So macam mana cik tahu? Sebab V over R. Okay. So settle. So part yang seterusnya, kita nak carikan perubahan kecil bagi V. So you kena createkan satu relationship, which is delta V over delta R is equal to dV over dr. Since you nak delta V, you akan gunakan dV over dr times dengan delta R. dV over dr just now is equal to 66 pi. You akan times dengan 0.005. 0.005. So you akan dapat berapa kat sini?
you akan dapat kita punya 66 times 0.005. So you got 0.33 ya. You akan dapat 0.33. Pi tu tak perlu darab you biar tinggalkan pi saja. Maksud cikgu pi tu tak perlu tukar nilai dia. So this one is become centimeter cube. So this is a approximate change in volume. Okay, settle dah kita punya pembezaan. Okay, so yang pertama kita differentiate nak kaitkan dengan gradient of tangent. Yang B tu totally different lah, dia tak ada kaitan. So dia nak main dengan approximate change. So approximate change dengan rate of change berbeza So you try revise balik semula. Okay, kita nak move to the next question, which is question number 11. So we just left about one question untuk section A. So question number 11 here is related to the integration, guys. Okay, integration. Rajah 5 menunjukkan lengkung bagi Y sama dengan 2x kuasa 2 tambah 1 dengan garis lurus x tambah Y 4 bersilang pada titik P. So dia bersilang ke titik P. Confirm titik P ni kita cari. Okay, confirm. Kalau tak, dia tak boleh buat integration. Jomlah kita cari siap-siap. So nak cari dia senang je, guys. So ada dua persamaan, 2x kuasa 2 tambah 1. Satu lagi adalah Y sama dengan 4 tolak x. Cikgu buat pindahkan siap-siap x kat sana. Samakan kiri dengan kanan, 2x kuasa 2 tambah dengan 1 sama dengan 4 tolak x. So kemudian pindahkan semua sebelah kiri. So 2x kuasa 2. Alright. So tambah dengan x. Okay, tolak dengan 3 sama dengan 0. So you boleh buat pemfaktoran, factorization method. So you got x, you got 2x here. So so you buat 3 dengan 1 lah. 3 dengan 1, 3, 2. Okay, boleh? So 3 sini, sini 1. Right. Betul ke? Pakai kalkulator pun boleh. Right. So EQN 2, 1 dengan negatif 3. So you akan dapat 1. Oh, salah terbalik. So sini mesti 3, sini mesti 2 lah. 1 dengan apa yang cikgu merepek ni? Sekejap. Betul lah tadi So sekejap. Sebab 2x kan. So sini 2x, sini mesti x. Sini mesti 3 lah. 3x tolak dengan 1x. 1x So sini mesti 3x, sini mesti 1x lah, tolak 1. Okay, so since yang ini kita selesaikan 2x tambah 3 sama dengan 0. So x sama dengan negatif 3 per 2. Satu lagi x tolak 1 sama dengan 0. So x kita sama dengan 1. So jawapan x yang mana yang lebih sesuai untuk P? Since yang ini negatif kan, negatif ni maksudnya salah lah. Ini kita reject, kita akan terima yang ini sahaja. So kita akan masukkan dalam persamaan y balik. So yang ni masukkan dalam persamaan y. So y sama dengan 4 tolak x. So kita dapat 3. So koordinat P kita adalah sama dengan 1, 3. Baik, kenapa kita kena reject dengan negatif 3 per 2? Sebab x kita berada pada positive side. Yang ini negatif 3 per 2. Jadi tak wujud, bukan tak wujud lah tetapi dia lebih kita kata sebab kita kena reject. Sebab intersection tu berlaku juga tetapi di belakang ni. Untuk negatif 3 per 2. Tapi kita hanya terima untuk satu jawapan sajalah untuk soalan ni. Baik, soalan tak minta pun P, tapi kita cari siap-siap sebab cikgu yakin bahawa nak cari luas rantau J. Nampak J ni. Cikgu boleh turunkan kepada paksi X, turunkan kepada paksi X. Nampak tak bentuk trapezium? Cikgu akan tolakkan dengan shaded region untuk K ni. Okey. Jadi, apa yang cikgu buat? Trapezium cikgu buat trapezium Trapezium macam tu lah. Tak nampak bawah cikgu Okey, trapezium bentuk dia macam tu. Okey, trapezium. Cikgu tolakkan dengan area K tu. Trapezium besar ni K. Dia turun bawah sikit kan. Okey, kiri ke macam tu. Ini bentuk K. Right, so ini area K tadi, ini bentuk trapezium lah, J dengan K lah, ini J dengan K bersama-sama dalam tu. Jadi trapezium mudah aja, cikgu masukkan trapezium punya nilai. Yang tinggi ni berapa tinggi ni? Tinggi ni berapa ni? Since dia 4 kan, dia intersection dia ke 4 jugalah. Kan, so ini 4. Okey, tapak dia tadi 1 kan, tapak dia 1. Tinggi yang ini pula berapa? Tinggi ni dekat P lah 3 tadi. Okey, untuk trapezium 1 per 2, A tambah B. Apakah A tambah B kita? 3 tambah 4. So 3 tambah 4 darabkan dengan 1. So by the way kat sini kita dapat 7 per 2 lah. Okay. So tolak dengan yang K tu kena pakai integration lah. Integrate daripada 0 hingga 1. Equation dia dy ke ataupun dx. Mesti dx lah dipaksi x. So persamaan y untuk kita punya lengkung ni, iaitu 2x kuasa 2 tambah 1 dx. Okay. So kita start untuk integrate. Kita akan dapat 2x kuasa 3 per dengan 3 tambah 1x. Ini proses untuk integration So cikgu dapat 7 per 2. Okay, so tolak. Okay, gantikan 1 ke dalam. So kita dapat 1, 2 per 3 tambah 1. Tolak dengan gantikan kosong, tolak kosong lah. So tunjukkan sikit lah tolak kosong. 7 per 2 tolak
Ini selesaikan 2/3 tambah 1, you akan dapat sama dengan 5/3 ya. Kita dapat 5/3. So 7 so selesaikanlah 7/2. 7/2 tolak dengan 7/2 tolak dengan 5/3. So kita akan dapat sama dengan kita punya 11/6. 11/6 unit kuasa 2. Maka ini adalah kawasan lorikan untuk J. Apa idea yang cikgu buat? Idea yang pertama tadi cari P dulu kan. Okey, so idea yang seterusnya cikgu ambil trapezium. Trapezium yang ini trapezium kita ini kita akan tolakkan dengan kita punya K punya ni, iaitu kita kena integratekan K. Equation of the curve tu, ya. Okey, selesai untuk part yang pertama, area of shaded region, kita dapat 3 markah. Okey, now dia minta untuk kita cari volume generated in terms of pi when the region K bounded by the curve. K kita bounded by the curve and then straight line PQ dengan kita punya x axis dengan y axis. Memang K punya area lah. Dia rotate revolve 360 degree about x axis. Okey, ingat. Kalau volume revolve x axis, dia akan jadi pi y kuasa 2 dx. Di mana? Di part CX. Kalau dia rotate ataupun revolve about y axis, dia akan jadi x square dy. Pi x square dy. Tapi yang ini sebab dia revolve dekat part CX, maka dia akan jadi pi y kuasa 2 dx. Okey. Okay, since kita punya K ni, dia meliputi kita punya, nampak tak? Kita punya function which is y. Y is equal to 2x square plus 1 kan. Since kita nak dapatkan y square, cikgu square kat luar ni siap-siap. 2x kuasa 2 tambah 1, squarekan keseluruhan. Maka bila squarekan keseluruhan, kita dapat 4x square plus 4x to the power of 4 4x to the power of 4 plus 2x square kan, betul kan? Okay, so plus 4x plus dengan 1. Okay, so kita akan masukkan ke dalam function kita. So kita akan masuk dan integration kita from 0 up to 1 tadi 1 kan, x kita 0 to 1. Pi cikgu letak kat luar siap-siap boleh. Okay, so pi cikgu letak kat luar siap-siap. So kita akan integratekan 4x power 4 plus 4x plus 1 dx. Okay, so integrate now. Dan juga dapat jawapan lah, 4x power 5 over 5 plus 4x square over 2 which is 2x square plus dengan x from 0 up to 1. So pi kat luar ni tak hilang lagi, kita masih ada pi. So just masukkan 1. Okay, so 1 juga dapat 4 over 5 plus 2 plus 1 minus 0, 0, 0 kan, minus 0 je lah. Okay, so kita selesaikan pi kita akan dapat 4 over 5 plus 1. So 4 over 5 plus 3 kan. So you got what? 15, 19 over 5 You akan dapat, you akan dapat apa? 4 over 5 4 over 5 dengan kita punya kita akan dapat 4 over 5 kejap, cikgu rasa cikgu ada case mistake kejap. So this one is 4x to the power 4 power square kan. Nampak tak? Careless mistake yang tak disengajakan, jangan buat macam cikgu. So you got 4x cube over 3 lah. Okay, sorry nampak begitu mudah dekat situ untuk cikgu selesaikan. So you got 4 over 3 lah kan, 4 over 3. Okay, so you selesaikan dapat 4 over 3 kat situ. So you gunakan calculator dan cikgu ingat you selesaikan, you terus dapat jawapan lah, lagi better lah. Okay, sebab cikgu teringat tadi ada 4x square kat situ, cikgu tertinggal ya. Okay, so 4 over 5 plus dengan 4 over 3. So you got what? So you got 32 over 15. Dan kita akan plus 1 jangan lupa tadi cikgu tertinggal plus 1 dekat sini. Plus 1 dekat sini kan, plus 1. So selepas selesaikan dekat sini, kita akan dapat 47 over 15. Okay, so kita dapat 47 over 15 pi centimeter. Sorry, it's not centimeter tapi dia gunakan kita unit unit power 3. Settle masalah kita. Right? Okay, selesai untuk soalan nombor 11. Kita tinggal lagi satu saja soalan untuk kita punya soalan nombor 12. Alright. Soalan nombor 12. Cari bilangan cara untuk menyusun setiap perkataan saku dan saka. Pelik namanya ni. Saku dan saka jika tiada pengulangan huruf dibenarkan. Tiada pengulangan huruf. Maksudnya kalau you dah gunakan A, you tak boleh pakai lagi. Dan satu lagi you nampak tak? Identical. Objek secaman. Adakah bilangan cara susunan yang berbentuk sama? You kena tunjukkan by calculation lah. Saku. Ada berapa huruf? Semua berbeza-beza. You ada 4 factorial. 4 factorial sama dengan apa? 4, 3, 2 lah. 12, 24 ni. You dapat 24. Kan?
Tapi Saka macam mana Saka? Saka you akan ambil 4 factorial, you kena bahagi dengan 2 factorial. Kenapa kena bahagi 2 factorial ya? 4 factorial tadi you bahagikan 2 factorial, you akan dapat 12 kan? Kenapa bagi 2 factorial? Sebab dia ada A ni, dia identical object. Bahasa Inggeris kita panggil sebagai identical object. Bahasa Melayu kita panggil sebagai objek yang secaman. Objek secaman. Maka dia kata jelaskan, sama tak? Tak sama lah. You kena sebut dia tak sama. You kena sebut dia tak sama. Sebut tak sama. Tidak sama kerana apa? Tidak sama kerana perkataan Saka tu dia sebut lah. Perkataan Saka mempunyai huruf A 2 kali lah, tulis 2 kali secara secaman ataupun identical object lah. So you will lah. It is not same. Why? Because the wording of Saka have kita punya A repeat 2 times, which is identical object. Macam itulah ya. Okey, settle lah bahagian ni. 2 markah yang sangat mudah. 3 markah guys. 3 markah yang sangat mudah. Yang ini ada 1 markah, ini 1 markah, dan untuk jawapan explanation juga 1 markah lah. Yang penting identical object tu, objek secaman tu dia tengok lah. Objek secaman, secara secaman ataupun objek secaman ya. Okey, part B ni 2 markah ya. Okey, 2 bot digunakan untuk menyeberangi sebatang sungai dengan setiap bot hanya boleh memuatkan 7 orang. Okey, so kita ada 2 bot Cikgu nak lukis bot macam mana ni kepala bot. 2 bot kita ada 2 bot. Mungkin nak pergi berjalan-jalan lah ni, nak pergi Pulau Pangkor, dia pergi bawa ke pulau-pulau kan. Tengok sebagainya ya. Okey, setiap satu bot ni boleh memuatkan 7 orang. Okey, kemudian dia kata terdapat 9 orang penumpang dewasa dan 4 orang kanak-kanak. Okey, semua ada 13 orang, tapi bot boleh memuatkan 14 orang ya. Kita ada 13 orang je nak muat dalam 14 tempat ya. Cari bilangan jika bilangan kanak-kanak adalah sama untuk kedua-dua bot. Okey. So maksudnya bot yang pertama ni kita kena ada 2 orang, betul tak? 2 kanak-kanak lah ya. 2 kanak-kanak. Cikgu nak tulis macam ni 2 children lah. 2 kanak-kanak, 2 children. Sini pun 2 children jugalah. Untuk bot yang pertama kita ada baki lagi 9 orang dewasa. Dan berapa orang boleh muat kat bot yang pertama ni? Lagi 5 orang kan. So kita akan letak daripada tadi kita okey, yang ini untuk kanak-kanak 4 orang kita choose dengan 2. So sini tinggal 2C2 lah. Ini 2C2 lah. Sebab apa? Untuk kanak-kanak 2 orang kita pilih daripada 4 orang masuk ke bot ni, lagi baki 2 orang letak kat belakang. Kemudian untuk dewasa ya, cikgu akan ada 9 untuk choose 5 orang dulu. Boleh? Kemudian sini baki dia berapa? Daripada sini kita dapat daripada 9 orang tadi dewasa, kita dah pilih 5 orang di bot pertama. Bot yang kedua tu baki ada lagi 4 orang saja untuk duduk kat sini. Nampak tak? Ya, 4 orang kita pilih, 4 choose 4. Tak ada pilihan lah, satu je. Baki daripada 5 orang tadi dah tolak, 4 orang kena pilihkan bot kedua. Ya. Tapi ini pilihan pertama. Pilihan kedua, cikgu boleh gunakan, tadi cikgu penuhkan bot ni kan dengan 7 orang. Nampak tak? 5 dengan 2 dah 7 orang. Jadi sini tak penuh lah, ada 6 orang. So pilihan kedua pula, cikgu kena bawa 4 orang je kat bot pertama. Bot yang kedua boleh penuhkan dengan 5 orang. Faham tak? Maksudnya cikgu ada 2 pilihan. Ya. Budak-budak tak ada pilihan. Engkau memang kena duduk daripada 4 orang, kau pilih sana 2 orang, sini kau pilih 2 orang. Bot yang untuk orang dewasa pula dia ada pilihan. Engkau nak naik 5 orang kat sana, 4 orang kat sini. Ya, 5 orang kat sini, 4 orang kat sini, ataupun terbalik, sini 4 orang, sini 5 orang. Maka kita akan ada 2 kes yang berbeza, kita tambahkan dia. Maka cikgu akan buat 9 choose 4, kemudian darab dengan 4 choose 2 untuk budak-budak, darab 5C5 lah, 5C5 darab 2C2. By the way, yang ini sama dengan 1 tak tulis tak apa, tapi tulis je lah. Terpulang pada kita. So yang kedua, kes kedua 9C5 darab dengan 4C2 darab dengan 2C2 dengan kita punya 4C4. Yang ni pun satu-satu tak boleh selesaikan. So 9C4 sama dengan apa? 9C4 darab dengan 4C2 dulu. Okay, so yang ni kena darab lah sebab satu kes yang sama kan, 756. Ini satu kes yang sama. Atau susunan lah. Sebab tu atau mesti tambah. So atau 9C5 cikgu ingat sama ni, 756 juga. Sebab apa? 7 kena tahu satu benda ya. 9C5 dengan 9C4 nilai dia mesti sama. Kalau 9C2 dia mesti sama dengan 9C7. Ini idea dalam soalan SPM ke soalan terakhir saya tak ingat, dia ada sebutkan macam tu. Contoh kan, kalau sini NCR, sini NC dia tulis sini katalah P tolak Q. Jadi dia kata apakah relation R dengan PQ?
Jadi dia ada satu relationship kat situ kan. Macam itulah lebih kurang. Jadi cikgu nampak jutaan kaki kita mesti sama. So 756 cikgu darabkan 2, cikgu akan dapat sama dengan 1512. Alright, so inilah kita punya pilihan yang kita ada. Okay. So by the way guys, kita dah selesai untuk kita punya section A guys. Okay, untuk video ini, video yang kedua cikgu hanya selesaikan untuk kita punya part 2, bincangkan sampai soalan nombor 12. So kalau you dah terlepas sesi 1, you boleh tengok balik video cikgu sebelum ini, iaitu soalan nombor 1 sampai soalan nombor 6. Kemudian video ini kita dah bincang 7 sampai soalan nombor 11, soalan nombor 12. Dan video yang seterusnya, ya, untuk part yang ketiga paper 1 ni, kita akan bincangkan untuk soalan section B. Ada 3 soalan, you pilih 2, tetapi insyaAllah cikgu akan bincangkan ketiga-tiga soalan pada video part yang ketiga. Right, so nantikan para pelajar. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa kalau nak follow cikgu, nak contact cikgu, you boleh contact dekat click.vip/cikgu Farid. Cikgu ulang balik semula, click.vip/cikgu Farid. So by the way guys, click.vip/cikgu Farid. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi pada video part yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.